Pejabat Presiden UMNO tidak pernah mengeluarkan surat menyatakan sokongan kepada Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Menurut Setiausaha Kerja UMNO, Datuk Muhammad Sumali Ridwan dalam satu kenyataan pada Sabtu, penyebaran surat rasmi berkenaan berniat jahat dan bertujuan merosakkan imej Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelasnya, pihaknya dan pegawai pejabat Presiden yang selalu bertanggungjawab menyediakan segala surat menyurat dan juga letterhead tidak pernah dikeluarkan tanpa nombor rujukan. Pada masa sama, beliau menyifatkan penyebaran surat rasmi berkenaan sangat melampau dan mungkin disebarkan oleh segelintir pihak yang berkepentingan. UMNO konsisten untuk tidak membentuk sebarang kerjasama politik dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, pendirian itu selari dengan keputusan yang dibuat dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT sebelum ini. UMNO juga kekal dengan keputusan untuk mengukuhkan Barisan Nasional BN dan memantapkan Muafakat Nasional MN yang kini disertai PAS serta Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Kenyataan itu dibuat Ahmad dalam kenyataan di Twitter selepas pertemuan beliau dan Ahmad Zahid bersama Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan penolong Setiausaha Agung PAS Syahir Sulaiman. Kenyataan Ahmad Maslan itu dipercayai berkait pelbagai dakwaan. Kononnya, ada ahli Parlimen UMNO sudah menyokong Anwar untuk membentuk kerajaan baharu selepas ini. Namun, hingga kini, tiada mana-mana ahli Parlimen UMNO yang secara terbuka menyatakan sokongan kepada Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Sepucuk surat daripada Pejabat Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim tular di laman sosial mendakwa mempunyai sokongan dan majoriti kukuh daripada 131 ahli Dewan Rakyat untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9. Kandungan surat itu yang bertarikh 12 Oktober menggunakan alamat Pejabat Presiden Keadilan itu dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Hidayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Parlimen Port Dickson itu mengemukakan warkah ketua-ketua parti politik serta akuan bersumpah ahli Dewan Rakyat secara persendirian. Sokongan itu melibatkan ahli Dewan Rakyat Parti Keadilan Rakyat, UMNO, Parti Amanah Negara, Parti Tindakan Demokratik dan seorang ahli Dewan Rakyat dan parti lain secara peribadi. Surat itu turut tertulis bahawa Anwar yakin ahli Dewan Rakyat gabungan Parti Sarawak GPS, Parti Warisan Sabah Warisan dan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu akan menyusul segera bagi memberi sokongan dan kepercayaan kepada beliau sekaligus menjadikan jumlah sokongan seramai 158 ahli Dewan Rakyat. Selaras dengan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan, Anwar memohon agar diberi peluang dan dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 bagi menegakkan kestabilan politik negara dan menerajui perkembangan ekonomi negara di samping mengawal penyebaran wabak COVID-19 sehingga tamatnya sidang Parlimen ke-14. Surat berkenaan turut ditandatangani Presiden Keadilan itu. Bagaimanapun, esok awal ini cuba mendapatkan pengesahan daripada Pejabat Presiden Keadilan berhubung surat itu. Surat akuan bersumpah ST didakwa milik ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik memberi sokongan kepada ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-9 tular dalam media sosial. Menerusi surat itu, Mazli menyatakan beliau seikhlasnya memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi dan setia kepada Anwar. Mazli turut menyatakan bahawa akuan bersumpah beliau itu sebagai ikrar untuk mengesahkan Anwar mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Sebelum ini, portal Malaysia Now mendedahkan tentang akuan bersumpah Mazli itu. Sehingga kini, Astro Awani masih gagal mendapat sebarang kenyataan daripada Mazli dan pegawainya. Baik, di sebalik ketidaktentuan politik semasa, UMNO dan PAS terus menzahirkan komitmen untuk mengekalkan kerjasama terjalin antara dua parti tersebut menerusi Muafakat Nasional MN. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menjelaskan, ia diterjemah menerusi pertemuan antara Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang pada Jumaat. Menurut Ashraf Wajdi, pertemuan selama lebih 2 jam itu berlangsung dengan penuh semangat ukhuwah dan mahabbah. Kedua-dua pimpinan tertinggi parti itu turut berkongsi citra dan semangat untuk terus memastikan muafakat UMNO PAS dipertahan serta diperkasakan.
Tegasnya, biar apa pun tomahan dan fitnah untuk menggagalkan usaha tersebut, Parti Melayu dan Islam itu akan terus kekal muafakat. Selain itu, Ashraf memberitahu Abdul Hadi sempat menitipkan pesanan bahawa UMNO dan PAS adalah tunjang kekuatan orang Melayu dan Islam. Sebelum ini, UMNO dalam mesyuarat Biro Politik parti itu meletakkan syarat baharu untuk meneruskan kerjasama politik dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Ramai memerhati, meneka dan meramal apakah agaknya akan berlaku kepada Perikatan Nasional PN ekoran kemelut antara UMNO dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Kabarnya, rundingan sedang berjalan dan pemerhati politik berasakan keadaan hanya akan menjadi lebih baik sekiranya rundingan itu berjaya menemui titik persefahaman yang konkret. Penganalisis politik Profesor Madya Dr. Ahmad Martada Mohamed berkata UMNO dan Bersatu sama-sama perlu bertolak ansur bagi memastikan persetujuan dapat dicapai. Menurutnya, kedua-duanya harus sedar bahawa agenda yang lebih besar adalah memastikan kestabilan politik dapat dimeterai. Walaupun kita tahu pelbagai tuntutan-tuntutan yang diberikan itu dianggap bagi kalangan pemimpin UMNO adalah sesuatu yang munasabah, namun dalam konteks pada hari ini, landscape politik yang kita lihat pada hari ini, mungkin tuntutan-tuntutan itu boleh diperbincangkan dengan dan diperhalusi dengan lebih mendalam, terutama di antara kepimpinan tertinggi Bersatu dan kepimpinan tertinggi UMNO. Seorang lagi penganalisis politik Profesor Dr. Ahmad Atauri Hussain pula berkata segala syarat dan tawaran perlu diperhalusi sebaiknya bagi memastikan keputusan terbaik dapat dicapai. Saya dipahamkan mereka sedang runding. Jadi rundingan itu bergantung kepada kedua-dua pihak. Mesti ada pandangan saya, rundingan mesti win-win. Kalau rundingan ataupun tawaran itu tidak ada bersifat menang-menang, saya fikir UMNO mungkin akan menarik diri. Dalam pada itu, penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia UUM Mat Syukri Syuib mendakwa kemelut itu sebenarnya datang dari UMNO sendiri, melibatkan ahli UMNO sedia ada dan juga bekas ahli UMNO. Sekiranya alumni The House of UMNO ni boleh berkompromi dengan kumpulan-kumpulan yang masih ada dalam UMNO itu sendiri, saya fikir baik untuk negara. Kerana pergolakan sebegini seperti yang berlaku terhadap DAP ataupun kepada PAS tidaklah menjerumus negara ke arah apa yang sedang kita lihat pada hari ini, sehingga akan nak menubuhkan kerajaan pun terpaksa ada tawar-menawar, ada barter trade, ada bargaining process dan sebagainya. Ini sangat merosakkan sistem dan institusi kita. Tambahnya, pertembungan UMNO dan Bersatu sebenarnya tidak menguntungkan kedua-dua parti itu. Saya fikir kalau perlu ada penyatuan, kenapakah tidak UMNO dan Bersatu itu membentuk satu gagasan yang lebih besar di dalam sebuah parti yang seperti mana UMNO juga, iaitu mungkin boleh diadakan UMNO Bersatu dan sekiranya kepada kelompok yang bukan Bumiputera untuk menyertai itu kita tiru format PAS. Format PAS iaitu adakan Dewan Himpunan Penyokong dan sebagainya. Jelasnya UMNO perlu berhati-hati ketika meletakkan syarat kerana mata rakyat kini tertumpu kepada mereka. Situasi politik negara semakin hari semakin panas. Tapi apa kata rakyat? Bertemu kembali. Pengisytiharan perintah darurat bagi menyelesaikan kemelut politik yang berlaku pada ketika ini dilihat hanya sebagai langkah terakhir berikutan kesannya yang besar kepada negara. Menurut pakar perlembagaan, Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud berkata, sekiranya rundingan antara parti-parti politik gagal dicapai, Yang di-Pertuan Agong boleh melantik seorang Perdana Menteri interim seperti yang berlaku semasa kemelut politik pada Februari lalu. Sebelum darurat diisytiharkan juga, Seri Paduka Baginda Pertuan Agong boleh memikirkan cara yang lain, iaitu misalnya apa yang berlaku pada Februari 2020 ialah melantik Perdana Menteri interim. Sedangkan tidak ada peruntukan yang jelas dalam perlembagaan membenarkan pelantikan Perdana Menteri interim. Tetapi Perdana Menteri di interim itu dilantik asas dasar bahawa ia mungkin satu konvensyen perlembagaan yang baru. Kedua,
ia mungkin juga satu pelaksanaan kuasa eksekutif atau kuasa prerogatif yang di-Tuan Agong dalam melantik seorang Perdana Menteri interim. Atas dasar bahawa tidak ada seorang yang boleh dianggap telah mempunyai kuasa majoriti di Dewan Rakyat. Beliau juga merujuk kepada pengisytiharaan Perintah Darurat di Sarawak pada 1966 dan Kelantan pada 1977. Misalnya di Sarawak 1966 berlaku krisis perlembagaan dan di mana ada perebutan jawatan Ketua Menteri dan akhirnya Kerajaan Persekutuan telah mengisytiharkan darurat di negeri Sarawak dan melalui pengisytiharan darurat tersebut satu ordinan darurat telah diluluskan oleh Parlimen untuk meminda Perlembagaan Negeri Sarawak untuk memberi kuasa kepada Governor untuk memanggil sidang Dewan Undangan di Sarawak, dan apabila sidang dipanggil, undi tidak percaya telah dibentangkan dan Ketua Menteri telah diputuskan supaya telah diputuskan hilang kuasa majoriti beliau. Kemelut politik yang disifatkan tidak berkesudahan ini ternyata membuatkan rakyat merasa muak dan letih. Tinjauan Esra Awani mendapati rata-rata yang ditemui mahu ahli politik memberi keutamaan kepada kebajikan rakyat, terutamanya ketika penularan pandemik COVID-19 ketika ini. Itu fokus yang perlu dibangkitkan dan bukannya terhadap perebutan kuasa yang tiada kesudahannya. Bagi peniaga muda di Ipoh Perak Wong Yu Hong, kepesatan ekonomi negara perlu menjadi tumpuan ketika ini bagi membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Rakyat sekarang banyak susah. Ekonomi pun makin teruk. Pemimpin kena jaga rakyat. Jangan asyik politik saja. Sekarang mau cari cara untuk bantu rakyat. Baru itu macam betul. Bagi usahawan muda di Melaka, M. Sri Haran, dia memohon agar isu anak-anak muda yang menganggur juga diberi keutamaan. Ya, sekarang ni ramai yang dah graduate, so susah nak cari kerja. So kilang pun sekarang pun banyak berhentikan orang. Kan, dia nak kurangkan 30% lah, 40% lah. So cari jalan macam mana nak bantu anak muda. Macam sekarang ada Food Panda ke GrabFood ke, cari benda lain yang boleh bekerja part time dari rumah ke apa ke. Cari yang macam tu lah. Bukan gaduh-gaduh jangan. Jangan gaduh-gaduh lah. Pada masa sama, ada juga yang menyuarakan pendapat agar perebutan kuasa itu dihentikan dan kembalikan semula mandat kepada rakyat apabila tiba waktunya. Ya, saya harap sepatutnya benda ni tak berlaku lah. Benda tu tak berlaku. Dah habis dah musim kita. Musim pilihan raya tu dah 4 tahun sekali dia bagi peluang kan. Kita ambil masa tu. Ni dah tunggulah. Dalam keadaan tu janganlah gopoh sangat. Kadang-kadang. Macam sabar tu yang pentingnya. Akan sampai masanya, okey. Akan sampai masanya, okey lah. Tak ada masalah. Ya, berhentilah. Turutlah yang ada tu. Tak. Benda ni bukan lama. 5 tahun sekali. 5 tahun. Ambil. Jangan berebut dalam masa dah edoh orang ni. Jangan berebut. Gosok. Betul tak? 5 tahun sekali undi. Kalau menggagah membuat, apa salahnya? Sementara itu, penduduk di Sarawak berharap kerajaan negeri tidak mencontohi situasi politik yang berlaku di Semenanjung. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia, seluruh dunia sekarang sedang menghadapi gejala COVID-19 yang begitu teruk melanda, termasuklah kita di Sarawak. Jadi, bagi pendapat saya, berkenaan dengan politik sekarang kan, lebih baik kita fokuskan dulu kepada gejala COVID-19 ini sebab ianya lebih penting untuk seluruh rakyat. Bagi pesara kerajaan di Lahad Datu Sabah, Muhammad Ghazali Said, besar harapannya agar perebutan kuasa ini dihentikan serta-merta bagi melindungi rakyat daripada penularan pandemik COVID-19.
Pemain politik sekarang bernafas untuk mencari kuasa. Sedangkan rakyat di bawah ini berkira apakah nafas mereka pada esok hari itu lebih baik berbanding pada hari ini. Pemain politik kita sekarang ini sedang mengira angka untuk mencari majoriti kuasa. Sedangkan rakyat di bawah ini mengira angka kematian dan mereka yang dijangkiti pandemik COVID-19. Jangkitan COVID-19 adalah 6,886 kes. Sementara itu, kes pulih hari ini ialah 302 kes dan ini merupakan jumlah tertinggi pernah dicatatkan. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes yang pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 12,561 kes. Sehingga kini, terdapat 91 kes positif sedang dirawat di ICU dan 30 kes memerlukan bantuan pernafasan. Terdapat 4 pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 pada hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah 180 kes. Kerajaan memberikan lebih perhatian kepada Sabah susulan perkembangan semasa COVID-19 di negeri itu yang meningkat agak tinggi berbanding negeri lain. Pada waktu ini, kerajaan sedang memberikan perhatian kepada negeri Sabah. Ekoran situasi semasa COVID-19 yang melibatkan peningkatan kes yang agak tinggi berbanding negeri-negeri lain. Demografi Sabah yang luas serta jumlah penduduk yang ramai memerlukan kerajaan memberi fokus yang khusus kepada negeri ini. Pelbagai bantuan telah dihulurkan oleh kerajaan, termasuklah bantuan keuangan, meningkatkan keperluan kesihatan dan seperti mewujudkan Hospital Medan ATM serta menambah kekuatan anggota dan aset keselamatan bagi kawalan keselamatan di sempadan serta menambah jumlah sekatan jalan raya di negeri Sabah. Pengguna di 686 kawasan di wilayah Petaling, Gombak, Klang Shah Alam, Kuala Lumpur dan Ulu Selangor dijangka mengalami gangguan bekalan air selepas loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1 terpaksa dihenti tugas separa. Pemberhentian tugas itu dibuat bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan ekoran paip air yang menyalurkan bekalan air terawat mengalami kebocoran. Jelas air Selangor dalam satu kenyataan pada Sabtu. Kerja-kerja pembaikan ini dijangka akan siap sepenuhnya pada jam 8 pagi 18 Oktober 2020 dan loji beroperasi seperti biasa pada jam 2 petang 18 Oktober 2020. Air Selangor juga menasihatkan pengguna menyimpan bekalan air secukupnya sebelum penutupan bekalan air dan menggunakan air secara berhemat. Parti Buruh New